Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Insya-Allah kita bersiaran untuk suluh minda ya, atas tajuk pandemik COVID-19 dan kemiskinan. Tetamu kita pada malam ini ialah tidak asing lagi seorang pakar dari segi ekonomi ya, yang pernah bertugas di UiTM daripada tahun 1985 sehingga 2015. Betul ya? Iaitu Dr. Arifin Saleh daripada Alor Gajah, mempunyai kelulusan BA Ekonomi, MPhil daripada Monetary Economy UK dan juga PhD daripada UKM dalam bidang ekonomi, khususnya dalam soal merujuk kepada behavior kepada simpanan ataupun keinginan menyimpan di kalangan orang Melayu. Jadi ini salah satu di antara perkara yang amat penting kepada kita. Kadang-kadang dalam soal simpanan kepada orang Melayu ini agak crucial lah, khususnya apabila kita bertemu dengan perkara COVID-19 ini. Terpaksa ya, kalau di Tampin itu ya, kebetulan di bawah pejabat Parlimen Tampin itu ada Ar-Rahnu. Jadi bila COVID yang pertama dahulu ya, adalah ramai orang bersusun untuk sama ada nak memanjangkan gadaiannya ataupun nak menggadai gadaian yang harta ataupun barangan emas yang ada pada diri mereka. Jadi ini salah satu perkara yang penting kita bahas. Jadi pada malam ini tetamu kita akan membicarakan soal kemiskinan ya. Jadi terima kasih ya Dr. Arifin kerana dapat hadir ataupun dapat kita bersiaran pada malam ini atas topik pandemik COVID-19 dan kemiskinan. Jadi kita akan mungkin ada 2-3 soalan lah yang akan kita kemukakan di dalam siaran ini. Jadi untuk kali pertama ini saya ingin mendapat pandangan daripada Dr. Arifin tentang soal kemiskinan, di mana soal kemiskinan inilah perkara yang memang tidak boleh kita nafikan ya. Dalam Islam pun soal kemiskinan ini pun adalah salah satu di antara perkara yang kita yang wujud ya, adanya hukum zakat itu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan itu maknanya makna kemiskinan ini tidak mungkin, tidak boleh untuk kita basmi ataupun untuk kita hapuskan. Sebab kalaulah kita boleh menghapuskan kemiskinan itu, bagaimana mungkin untuk hukum zakat itu akan berterusan sampai bila-bila. Sebab hukum zakat ini ialah telah dimaktubkan di dalam ayat Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara lil masakin, dan seterusnya lah ayat Al-Quran itu menyebut soal miskin ini dan juga fuqara itu salah satu di antara perkara yang amat penting untuk kita bahaskan, untuk kita lihat. Jadi saya ingin bertanya lah kepada Dr. Arifin tentang soal kewujudan golongan miskin ya di negara kita ini, dan juga ya bagaimana, apakah pandangan doktor berkaitan dengan isu kemiskinan di Malaysia ni. Sejak mula kita merdeka sampai sekarang ini maknanya dah 64 tahun. Tahun ini 64 tahun kita merdeka ya. Kita dapati masih lagi ya masalah kemiskinan ini dibahas, dibicarakan ataupun diungkap lebih-lebih lagi apabila kita telah menaikkan ataupun mengubah, menganjak ya pendapatan PJK ya, maknanya daripada RM980 kepada 2028 kalau tak silap saya. Jadi ini memberi gambaran kepada kita bahawa kalau dahulu 980 mungkin ya bilangan orang miskin itu agak sedikit, tetapi apabila diangkat ya perubahan itu mungkin bilangan ini akan melonjak kepada yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi apa pandangan ya Dr.
Dok, dalam soal kemiskinan di Malaysia ini sendiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabih subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin tu ayat ke-36 37 Ustaz. Ya. Okay. Nah, pertama saya ucapkan terima kasihlah kerana berikan peluang bersama dengan YB Datuk malam ni dalam suluk minda di bawah Parlimen Sampin di bawah amanah Parti Amanah Negara. Dan kita keluar sekejap lah daripada apa tu panasnya politik kan, membicarakan kemiskinan yang membicarakan yang di bawah ni. Orang yang ramai di bawah ni di bawah ni lebih panas kan dibandingkan ini yang sesat jadi tajuk yang diberi yang untuk bincang ke malam ini ialah kemiskinan. Jadi mungkin orang kata bukan kemiskinan ini dah selesai kan. Pernah kita masa kita di UiTM ni kita buat satu proposal ke pusat Islam pada tahun 2002 masa kita nak menubuhkan satu institusi di UiTM iaitu Institut Kajian Zakat. Bersama YB Datuk tu kita menubuhkan Institut Kajian Zakat. Bila kita masa nak buat pelancaran tu kita buat satu kertas kerja. Bersama antara UiTM dengan UKM kita buat satu kertas kerja yang kita angkat kepada JAKIM bertemu dengan mesyuarat dah buatkan bersama dengan pengarah JAKIM masa tu. Itu masa tu Datuk Abdul Rahman itu kita dah. Bukan yang ramawannya Pak saya tu. Datuk Wan. Mustafa. Datuk Mustafa Rahman. Jadi yang boleh kita bentangkan ayat pertama yang sepatutnya kita bentang dia kata bagi kami di JAKIM masalah kemiskinan ini dah selesai. Tak perlu dibincangkan. Jadi itu maknanya pada kita yang kita dalam bidang akademik ni kita lihat perbincangan tentang kemiskinan ini berterusan kan, bukan saja melihat di negara-negara membangun ni, negara maju pun terus membicarakan tentang kemiskinan ni. Apakah metodologi yang paling tepat untuk mengukur kemiskinan dan untuk mengatasi masalah kemiskinan ni? Itu pertama. Jadi kita di situ kita lihat mana kemiskinan satu benda yang tidak akan berhenti kan, tak ada titik notahnya selagi dunia ini berubah kan. Jadi apabila selagi ekonomi ini berubah patut kekentalan ekonomi itu berlaku, akan berlakunya isu baru dalam kemiskinan kan. Contoh dalam konteks COVID pada hari ini kan. Jadi kemiskinan itu akan dilihat dari segi aspek apa kan. Timbul satu istilah baru dikatakan sebagai kemiskinan tersembunyi. Jadi kalau mereka yang terputus bekalan ni. Bantuan bekalan. Bantu. Jadi dikatakan mereka yang dikatakan vulnerable, mereka yang mudah jatuh pada miskin. Kan bila berlaku perubahan dalam ekonomi. Itu jadi kita kena melihat mana kemiskinan satu benda yang bukan satu benda yang dah selesai. Tak ada satu titik noktah di situ. Jadi bila kita lihat balik pada persoalan kemiskinan, dia bukan satu isu global, kan? Maknanya kalau kita lihat dalam United Nations Development Program UNDP ada the Sustainable Development Goal tu, yang 2015 tu, kan ada 17 goal matlamat itu, kan? Yang pertama ialah
dalam tahun dibuat dalam tahun 2015 SDG ni, Sustainable Development Goal ni, daripada 2015 sampai 2030. Ya. Menjelang 2030 akan ditargetkan, disasarkan kosong kemiskinan, zero poverty dalam tahun 2030. Itu yang pertama dalam SDG, UNDP, United Nations Development Program, kan. Jadi seperti YB kata tadi, makna dalam Islam pun kemiskinan satu benda yang perlu ditangani, kan. Jadi segi aspek maqasid syariah, maqasid syariah, kan. Jadi kita melihat kemiskinan ini satu benda yang menjadi keutamaan kita, sebab kadal faqru ayakunahu fuqaratu, kan. Hampir orang yang miskin tu berjatuh pada kekufuran. Jadi kita selamatkan segi din, segi agama, kan, dari segi maqasid yang agama, nyawa, kan, hasta, keturunan dan sebagainya itu, kan. Jadi apabila kita melihat benda tu, kan, kita melihat kita menangani masalah kemiskinan untuk bertepatan dengan persoalan maqasid syariah itu, untuk menyamakan akidah umat itu. Itu kan satu benda-benda yang kecil, kan, satu yang dituntut oleh agama, kan. Jadi itu kita faham. Jadi apa yang kita buat ni selari dengan tuntutan agama. Ada juga berselari dengan ala tuju agenda sepengat antarabangsa yang kita bersama dalam pergantung kita dalam institusi tersebut. Yang kedua, kita lihat bahawa apabila kita katakan kemiskinan ni, kita telah bacakan ayat tadi, subhanallazi khalaqa azwaja kullaha, kan. Maksudnya Allah telah menjadikan sesuatu berpasangan. Kan, dalam kan. Pasang ni maksud mati ada hidup, senang ada, susah, kan. Mana itu maksudnya pasangan. Macam YB kata tadi, maknanya kita sebabnya ada sistem zakat itu. Ya tak? Jadi zakat tu ada je golongan yang senang dengan yang agniya, yang kaya, dengan adu alfa, masakin, kan tu. Jadi ada pasangan dia. Jadi ini satu sunatullah. Kita kena. Maknanya soal kemiskinan ni sunatullah, ya. Sunatullah, kan. Ada kan tu. Kan. Itu boleh kita dia ayat dia wa mimma la ya'lamu, kan. Yang kamu tidak mungkin kamu tidak tahu. Kan. Iman itu. Okey. Jadi satu jalan tu. Jadi itu ada akhirnya kita nakkan keseimbangan tu. Ya, bila kita dapat menyelesaikan kedua-dua keadaan yang berpasangan tu, akan berlakunya keseimbangan itu. Sekarang kita nak yang salah kita tak sampai pada persoalan keseimbangan tu. Itu ikut dia berlakunya jurang perbezaan tu, gap tu yang berlebar. Sebab kita tak terus pada keseimbangan tu. Kita mencari formula untuk keseimbangan tu. Jadi itu untuk kita nak merapatkan jurang antara kaya dengan miskin tu, kan, kita kena balik pada aspek keseimbangan tu. Jadi keseimbangan tu dalam konteks tu. Jadi itu salah satu cara kita mikir, cara kita melihat persoalan kemiskinan ini, kan. Itu. Jadi kalau maknanya kita lihat bila kita jumpa pada tahun dengan pengarah JAKIM itu yang katanya kemiskinan telah selesai, 2003 tu kemiskinan selesai itu, mana itu pendapat yang kita tidak boleh terima lah, ya. Aja terima. Itu. Sebab kita teruskan juga seminar tu tanpa boleh kita menjemput dia untuk bekerjasama. Tapi kita teruskan juga seminar tu. Masa perasmian Institut Kajian Zakat, teruskan tu. Oleh kita betul tu tak betul. Kita kena terus gitu. Itu. Itu yang saya nak lihat, nak berikan cara fikir kita melihat suatu kemiskinan ni, kan. Itu. Jadi akhirnya yang seterusnya ni, kan, dari segi kemiskinan ni, maknanya kita masalah sama misalnya data. Data tu yang jadi penghambat kita untuk kita nak melihat secara tuntas lah masalah kemiskinan ni. Apa yang kajian yang kita buat, kita banyak buat kajian kita lihat pada keberkesanan menangani kemiskinan. Ya, sebab kita tak ada data. Pernah nak pergi pada bersama teman rakan pendidik di UiTM tu ke unit perancangan economics. Masa kan kita
ada e-kasih. Ya, ya. Kan pergi ke Jabatan Menteri EPU, maknanya pergi kepada Jabatan penyerahan pelaksanaan. Lepas tu adanya satu unit kemiskinan. Jadi bila kita pergi sana, dia pun tak ada data tak. Tak ada data. Kan? Itu kita. Jadi kita kena tekankan lepas tu YB dalam parlimen. Kan kena selesaikan semula pasal data. Apa kita tak gunakan tak data? Sebab kita tidak menggerakkan keseluruhan sistem yang kita ada kan. Ya. Jadi kita tak melibatkan. Contoh satu kampung. Mana kita tak macam kata masjid. Kan, kalau kita pergi masjid pasal ni, tak ada data. Orang miskin. Ya. Jadi macam mana kita nak menggerakkan masjid ini untuk mendapatkan data untuk ahli karya dia. Begitu taman. Macam mana kan? Jadi kita mesti tekankan di peringkat bawah ni, di masjid ke, di GKK ke, MKK ke, itu besar-besarnya kita dapat data itu. Ya? Jadi kalau kita dapat satu gerak kerja kan, macam mana kita nak jadikan satu model katakan di Parlimen Samping kan. Kalau kita nak melihat kemiskinan ni masa pandemik contohnya kan. Dan kalau kita dapat kalau kita dapat lihat, maknanya kita buat satu data tu, boleh satu kampung, satu taman ke, kan, mereka yang betul-betul yang berdasarkan senarai yang dapat yang 5,000 orang yang baru ni YB kalau dapatkan dicarikan bukan satu pilot study ke untuk bulan sasar yang terjejas teruk betul-betul tu kan. Jadi kan kita dapat gambaran sebenar kan. Adakah yang apa yang maknanya kita kau dapat nanti, maknanya kita tanya dia bukan tanya apa-apa pendapatan dia apa tidak. Waktu tak tahu. Kita tanya mengapa dia mengambil menerima bantuan tu. Menerima bantuan. Mengapa dia menerima bantuan tu? Apa faktor dia menyebabkan dia menerima bantuan itu? Biar dia cerita. Biar dia cerita. Soalan itu soal dia. Mengapa itu? Jadi dia dalam konteks itu. Maknanya isu kemiskinan ini yang paling menonjolnya, maknanya kita tidak ada satu data yang lengkap, maknanya nak mengatakan bahawa Malaysia ini peratusan miskin itu semakin lama semakin mengurang itu. Maknanya kita tidak dapat data yang sebenarnya. Betul lah itu. Kan, jadi kita berdasarkan dari segi recommendation di segi cadangan salanan oleh pihak JKK atau imam masjid, orang ni miskin, orang ni miskin. Tapi dia bukan terus kepada target. Mungkin ada satu ada soalan favorism tu makna kan. Dia kalangan ahli JKK kan, PKK kan ataupun pengurusi masjid. Itu kan. Itu tak tepat. Tadi saya tertarik dengan apa yang Dok sebut tadi. Kita metodologi pengukuran kemiskinan itu. Boleh kita tegang macam mana itu, apakah metodologi untuk mengukur kemiskinan itu yang pada pandangan Dok yang boleh kita ketengahkan? Jadi yang kita maknanya kalau kita melihat dari segi literature dan dari segi praktisnya dapat 4 atau 5 pendekatan dari segi pengukuran kemiskinan ni. Yang secara meluas yang kita gunakan pendekatan kemiskinan mutlak itu kan, kemiskinan mutlak kan, itu berdasarkan yang kita kata tadi, mana kita buat dalam konteks Malaysia dan kita membuat PJK berdasarkan pendapat mutlak yang terakhirnya lah pada 2005. Yang terakhir kita nak makin ni pada 2005. Kan, baru tahun 2019 itu kan, baru masa kajian sepuluh penggal RM11 tu, baru dia nak kata kita beranjak kan daripada menggunakan kemiskinan mutlak kepada kemiskinan pelbagai dimensi tu, multi-dimensional poverty. Itu yang menyebabkan lonjaknya daripada 1980 kepada 2028 tadi. 2028 tu kan. Jadi kalau yang miskin mutlak tu dia semata pada pendapatan sebagai mengukur utama yang boleh memenuhi keperluan minimum. Kan. Jadi itu secara meluas digunakan.
ialah minimum untuk bakul makanan tu dan bakul keperluan manusia tu. Kan? Nah, yang kedua, secara relatif, kan? Maknanya di segi relatif ni, maknanya di negara maju dia gunakan kata relatif ni, maknanya pengukuran kemiskinan dia bukan berdasarkan yang minimum pendapatan ni, tapi dia berdasarkan median. Ataupun median tu. Maknanya 60% daripada KNK negara. Katakan KNK negara kita adalah 5,000, kan? 5,000. Mana kalau 60%, mana 3,000 lah. 3,000 tu orang miskin. Siapa yang pendapatan dia segi bawah tu, dia kata kami miskin. Perbandingan antara golongan kelompok tertinggi dengan kelompok bawah. 100. Jadi dia ambil median 60% daripada KNK itu tahun itu. Itu diguna semula lah. Tapi yang kita guna pakai hari ni, yang di Kerajaan Malaysia guna hari ni, yang kita pergi pada multidimensional poverty tu, kemiskinan pelbagai dimensi tu. Maknanya dia mengambil kira bukan setakat pendapatan, tapi mengambil kira dari segi kualiti hidup. Akhirnya akan membantu ke arah kesejahteraan manusia tu, ke arah kesejahteraan, happiness itu. Itu. Jadi termasuklah kualiti hidup, segi pendidikan, kesihatan, perumahan, itu item-item yang ditekankan, mana meningkatkan kualiti hidup isi rumah tu. Tapi yang saya cakap tadi, maknanya yang kalau kita yang satu yang kita nak ke depan sikit, Ustaz. Lebih mana kalau kita biasa panggil ustaz. Tak apa. Dah 30 tahun je sebut ustaz. Jadi apa tu? Jadi kalau kita dapat, kita buat apa dikatakan yang anda fikir, maknanya kita buat subjective poverty, Ustaz. Subjective poverty, ya. Pengukuran pengukuran kemiskinan berdasarkan subjective poverty. Kan, itu maksudnya subjektif maksudnya orang itu sendiri yang memberitahu kita mengapa dia miskin. Bukan kita tentukan. Sekarang ni kita tentukan 2,000. Sekarang ni kita RM2,028. Siapa yang dapatan bawah 2,028 dia miskin. Maknanya dalam isu sekarang ni, dalam isu pandemik sekarang ni lah, B40 lah. B40 tu bawah 3,000. Dia boleh tiba. Maknanya bukan berdasarkan itu, ya? Kalau 3,000 tu dia tak miskin. Kalau B40 ni dia bukan miskin, kan? Ya, bukan. Kan sebab 3,000. Tapi mengapa langkah sekarang dia datang memohon bantuan. Memang banyak, kesnya memang banyak memohon lah. Dalam isu sekarang ni. Jadi kita tanya dia. Ada satu kajian yang menarik yang kita buat. Kalau dapat buat, kan? Tanya dia, mengapa dia rasa dia miskin, jatuh miskin masa pandemik ni. Dapat jawapan dia, kan? Itu kan dapat, itu kan proses dia lah, banyak tu kan. Tapi tu macam satu kes baik sekali lah, dia melibatkan 20 orang, 30 orang kan, 20 orang yang boleh kan kumpulkan dia, dapatkan satu. Yang dapat jawapan yang menarik dia rasanya lah. Itu namanya sebagai subjektif lah. Kan, itu makna subjektif kemiskinan, ya? Pengukuran kemiskinan subjektif. Makin nanti kita kata A kata A kata 1, 2, 3, kan? B kata 3, 1, 4, 6. Jadi akhirnya kita kumpulkan 30 responden tu, dapatkan yang common factors tu. Apakah teori ni teori baru dalam soal mengukur kemiskinan, ataupun kita masih lagi nak mengekalkan metodologi yang lama berdasarkan kepada pendapatan ataupun keperluan asas dan sebagainya? Apakah itu metodologi baru dalam kita nak membuat kajian mengukur kemiskinan ini? Maknanya kita dapat satu input baru sajalah. Maknanya sekarang ni, maknanya kita terikat dengan pemikiran. Maknanya kita ikut metodologi yang telah ditetapkan oleh badan-badan satu perikatan antarabangsa cuma tak kita yang untuk kita sendiri, kan, nak mengetahui, kan, apa satu ada satu benda baru, kan, yang mungkin tak ada dalam elemen ataupun dalam pengukuran yang ada sekarang.
Ya. Ya. Hmm. Jadi kalau kita dapatlah itu kan, jadi dalam konteks pekajian behavior apa, jadi banyak dia guna pakai dari segi apa, adjektif apa tu approach ini. Ya. Itu. Ada satu pandangan yang dia telah dikumpulkan berdasarkan apa yang Dok sebut tadi dalam soal 17 perkara yang dititik beratkan di dalam kemiskinan itu yang tidak dicapai ya. Pada tahun 2030 akan maknanya basmi Kosong. ataupun terangkat kosong lah soal kemiskinan. Dan Malaysia pun meletakkan asas itu juga. Jadi apa pandangan Dok sendiri lah, apakah mungkin perkara itu berlaku ataupun macam mana? Okey, maknanya itu sasaran kan. Mesti kita buat satu benda tu mesti ada satu sasaran kan. Itu. Jadi kita pun pernah sampai pada kadar kemiskinan yang hampir kosong. Ya. Kan, pada kalkulasi dari statistik kita tu, kosong, contohnya dalam tahun 2016 kan 0.4%. Ya, kan? ya. Maknanya dia hampir ke situ. Tapi bergantung apa keadaan yang kita lihat. Jadi sekarang ni makna itu sasaran dia. Kan? Maknanya sekarang ni digunakan, kalau diikutkan paper apa, SDG tu, Sustainable Development Goal tu, kan, dia berdasarkan multidimensional apa tu poverty ni. Ya. Pengukuran apa kemiskinan berdasarkan multidimensional. Kan? Itu. Jadi kalau kita ikut statistik apa tu yang dibuat oleh UNDP, kalau menggunakan sustainable apa tu poverty tadi, jadi kalau sekarang ni di dunia ada 736 orang yang miskin, 10% daripada dunia yang miskin. Yang miskin. 10% daripada apa. Tapi kalau katakan kalau kita gunakan multidimensional ni, itu kalau kita gunakan 2015 kita masih gunakan yang pertama tadi yang kemiskinan mutlak tu. Pendapatan tu. Kemiskinan mutlak 736 juta. Tapi kalau gunakan kaedah yang kita guna sekarang ni, yang apa pelbagai dimensi multidimensional ni, kan, anggaran kemiskinannya 1.3 bilion. Almost double, kan, hampir berganda dia punya. Betul jumlah kemiskinan insiden kemiskinan tu. Kan? Jadi dia katakan setiap 10 orang yang miskin ni, satu yang extremely poor tu. Yang fakir lah, yang tegak tu bagi kan. Itu kan. Jadi, apakah teori yang sama boleh kita letakkan kepada Malaysia tu? Mana persentage itu? 1/10 tu. Kalau kita gunakan multidimensional tadi, kalau kita gunakan yang dikata tadi, maknanya kalau saat ni kita punya kemiskinan kalau kita gunakan mutlak tu 5.6%. Kan? Jika aku gunakan multidimensional dia akan jadi 8.7%. Kan? 7,000. Kan? Jadi dia punya nisbah tu hampir sama dengan apa tu SDG tadi yang apa UNDP punya data tu. Dia proportionate lah berkadar dengan apa kadar kemiskinan tu. Itu. Itu maknanya. Okey. Ada. Sila. Jadi kalau kita lihat seliu kat Malaysia ni, makna kalau Malaysia sekarang ni kalau berdasarkan data yang ada tu, makna kemiskinan ni setakat ni 5.6% lah. Kan? So kita gunakan yang relatif tadi, yang kata yang negara-negara maju yang gunakan tadi, makna kemiskinan tu akan jadi 16.9%. Kalau gunakan yang median tu, yang 60% tadi. Jadi kalau ni 9, dia 4.3% kalau yang mutlak ni. Kalau yang kalau relatif tu dia naik 11.6% tinggi. Kan? Tinggi lah ya. Kan, ni mengapa soalan? Mengapa soalan ni kita Malaysia mengekalkan apa pendekat tam-tam tadi yang mutlak tadi. Kan? Pada tahun 2005 tak pernah nak dikemas gini ya. Sampai ke 2019 yang itu letakkan itu sebab kita punya kadar kemiskinan tu rendah. Kan? Sebab cut off point dia dapat PGK dia rendah. Kan? Jadi kita berjaya dalam mencapai matlamat apa tu
mengurangkan kemiskinan tu. Itu. Jadi data itu kembali pada apa? Data-data yang ada lah. Itu. Tapi yang jadi masalahnya sekarang ni, kalau kita berasaskan yang pertama tu juga pun, ya, datanya pun tidak begitu tepat. Saya sendiri dah turun ke kampung-kampung kan. Setelah 60 tahun kita merdeka, masih lagi ada di kalangan masyarakat orang Melayu ni, orang Melayu ya, berlantaikan tanah. Buka ini 64 tahun, kita masuk pilihan raya 2018 lebih kurang dalam 60-an lah ya kita merdeka, tapi masih lagi wujud orang Melayu di kampung ya, yang kita terpaksa gunakan dana kita untuk kita ya membina rumah dia, tetapi rumah itu masih lagi berlantaikan dan tanah. Saya pun terkejut dalam soal itu kan, sedangkan data menunjukkan hampir selesai ya kemiskinan itu, tetapi apabila kita pergi turun ke bawah sebenarnya ya masalah kemiskinan masih lagi banyak berlaku, lebih-lebih lagi apabila soal COVID ini. Jadi maknanya soal kemiskinan itu memang suatu perkara yang memang tidak boleh kita nak nafikan soal keberadaannya di Malaysia ini sendirilah. Jadi ya satu persoalan lah yang apa nama tu yang nak saya timbulkan ya kepada Dok ya, bagaimana apa nama tu apa yang Dok sebut tadi, maksudnya masalah kemiskinan itu, masalah menyelesaikan masalah kemiskinan ada hubung kaitnya dengan maqasid syariah. Jadi boleh dihuraikan tentang perkara ini. Okey. Masa tu pertama, kata-kata yang kita katakan, maknanya yang kadar faqru ayyakunahu kufran. Kan? Maknanya sampai orang yang miskin tu akan menjadikan kemiskinan. Jadi pada maqasid saya tu ada lima yang kita kena apa tu yang kita kena apa tu cara kan? Selesaikan. Kan bila kan. Maknanya satu segi agama, kedua segi nyawa. Yang ketiga dari segi keturunan kan. Yang keempat harta. Yang satu lagi jadi kalau kita melihat mana kita tuntutan itu, maqasid syariat itu kan, makna kita letakkan kan kita nak menyelamatkan akidah khususnya orang Melayu dia daripada kan kemiskinan tu menyebabkan dia terkeluar atau kukuh apa jadi ukuran tu kan. Jadi banyak orang yang dapat bantuan daripada bukan masjid, daripada gereja dan sebagainya. Kan takut itu kan. Akhirnya dia akan membawa dia ke situ. Itu yang kita lah. Tapi apabila berlaku pandemik ini, ada di kalangan orang Melayu yang membunuh diri. Apakah ini ada hubung kaitnya dengan soal apa nama tu maqasid itu sendiri? Mana jadi kita kena terima dan kita kena memahami, adakah orang bunuh diri itu dia nak bunuh diri? Soalan dia. Ataupun misalnya ada satu penyakit dalam yang satu penyakit dalam masyarakat kita. Kan kita sekarang ni bicara tentang sakit, orang tak faham sakit darah tinggi, sakit jantung, sakit apa-apalah kan. Tapi satu penyakit apa yang meluas, yang jumlah pesakit yang besar sangat, dia ada kesihatan mental. Kesihatan mental. Ini satu aspek yang kita kena berikan penekanan kan. Buat macam-macam, kalau kita dapat buat program berkait dengan apa kesihatan mental. Kalau kita tak ada pengalaman, berhadapan dengan apa tu anak ke keluarga yang berhadapi dengan menghadapi dengan penyakit mental ni, kita akan membuat apa kesimpulan, betul lah kan? Senang nak bunuh diri. Kan? Tak ada apa, duit tak ada apa, bunuh diri. Baru ni dekat Bilal dekat Seri Putaran.
Melaka Pindah. Yang barunya Pak kat Tampin juga berlaku juga. Kat Gunung Emas. Dia ikut pensyarah tu. Ya, pensyarah. Jadi sekali kita kaitkan dengan apa tu kesihatan mental tu. Jadi kalau siapa yang memahami ada ahli keluarga ke anak yang pernah mengalami kesihatan mental ni, kita faham. Maka mengapa akhirnya dia membunuh diri. Tanpa dia sedari membunuh. Bukan dengan intention dia, dengan niat dia nak bunuh, tapi dia membunuh diri. Itu yang ramai masyarakat kita yang tak faham, tak? Kan? Aspek kesihatan mental. Kesihatan mental ni dia banyak, kan? Maksudnya kalau dia sampai dia kena attack tu, memang dia memang tak boleh nak bernafas, kan? Macam itu. Jadi kita beri kepahaman yang berikan satu kepahaman kepada masyarakat, mesti memahami apa tu mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ini. Apakah ada hubung kaitnya? Ya, apakah ada hubung kaitnya kemiskinan dengan kesakitan mental? Ya, dia mengalami tekanan, kan? Ya. Dia akan mengabati macam dia akan dalam istilah psikologi itu, dia ada dinamakan sebagai depression, kan, kemurungan. Yang kedua dari segi panic attack. Panic attack. Kalau kena panic attack ni, Ustaz, dia tak boleh lawan. Dia macam dia kena macam terputus nafas. Lepas tu ada anxiety, kebimbangan yang tertinggi lah. Kebimbangan, anxiety disorder tu namanya. Kan? Itu. Maknanya semua perkara itu, maknanya ada hubung kaitnya soal kemiskinan yang boleh dihubung kaitkan dengan maqasid syariah lah, ya. Maknanya perkara itu. Maknanya saya ni kalau katakan contoh orang apa tu sempatnya saya ni yang kita kata, maknanya kata contohnya orang yang banyak hutang. Contoh kan, ada hutang kereta, ada hutang rumah sebagainya. Lepas tu ada banyak kali ada yang kena buang kerja, ada yang bekerja tapi tak ada yang overtime. Dulu dia boleh dia buat pinjaman perumahan, gaji pokok campur overtime tu. Sekarang overtime tak ada. Kan? Jadi setiap hari bank akan telefon. Kan, sedangkan nak memenuhi keperluan keluarga harian pun tak cukup. Terbatas. Jadi yang tuntutan moratorium tu penting. Apabila bincangan dalam parlimen, tak ada orang yang pembicara yang bahas di parlimen, ahli parlimen tidak mengaitkan dengan persoalan mental illness ni dalam soalan menuntut moratorium ni. Kan? Jadi boleh kalau moratorium tu diberikan automatik, mana dia akan mengurangkan tekanan pada peminjam. Kan? Itu antara satu sebab tu, kan? Antara contoh mudah, kan? Itu. Jadi maknanya dalam soal maqasid syariah ini untuk menyelamatkan 5 perkara itu, maknanya kemiskinan itu yang disebutkan tadi ada hubung kaitnya dengan soal menyelamatkan perkara-perkara yang disebutkan tadi dalam maqasid syariah itu. Jadi maksudnya kalau akan datang ataupun apakah ada usaha untuk kita membuat suatu metodologi pengukuran kemiskinan itu berdasarkan kepada nilai-nilai itu. Apakah ada pandangan, apakah ada cadangan ataupun apakah ada saranan untuk kita mengukur kemiskinan itu berdasarkan kepada maqasid syariah ini? Mana terlibat di bawah YB Mujahid. Ya. Macam beliau dia menjadi Menteri Agama, kan? Ya. Menteri Agama tu. Mana dalam kumpulan Duta Rahmah tu. Ya, okey. Mujahid dia menubuhkan Duta Rahmah tu. Ya. Jadi dalam perbincangan kita tu, maknanya kita membuat gerak kerja kita tu, berdasarkan maqasid yang yang 17 tu SDG ni, Sustainable Development Goal ni, ada 17 tadi. Jadi kita terjemahan dia dalam konteks maqasid syariah.
Kan dokumen tu ada di YB Mujahid. Kan very comprehensive. Dia dibuat kita bincangkan di situ. Kan. Jadi kalau kita dapat melihat semula dokumen yang telah dibukukan dan dibukukan oleh Mujahid itu, bagus kita untuk jadikan satu mencadangkan semula demikian buat dasar kan untuk melihat. Untuk melihat maknanya kita mengukur kemiskinan itu berdasarkan bukan hanya berdasarkan kepada keperluan asas, tetapi juga perkara-perkara yang berhubung kait dengan maqasid syariah itu, iaitu untuk jaga akal, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan dan sebagainya. Maknanya kalau kita ubah di situ daripada sudut itu, sebab pengalaman saya sendirilah bila pergi bila duduk di pejabat itu, ramai orang datang, anak saya tak boleh bayar yuran, anak saya itu tak boleh ini dan sebagainya. Maknanya dia kadang-kadang M40, B40 itu lebih-lebih lagi lah kan. M40 pun terjebak dengan dalam soal COVID ini, dalam soal isu-isu yang berhubung kait nak jaga nih, soal akal, soal agama, soal keturunan dan harta dan sebagainya. Jadi maknanya kalau boleh kita buat satu pendekatan dalam soal untuk kita mengukur kemiskinan dekat Malaysia ini, kalau berdasarkan kepada 5 prinsipal itu, saya fikir maknanya soal kemiskinan di Malaysia ini semakin lama semakin bukan statik begitu, tetapi melonjak. Apa pandangan daripada Dok sendiri? Itu kita bertepatlah makna kita. Kalau kita berdasarkan maqasid syariah, kita langsung kita memenuhi yang multidimensional tadi, meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan tadi. Kan? Jadi kalau kita dapat kata akal jadi, kalau orang miskin terganggu akal, mereka dapat kesihatan mental dia baik, kan? Yang baik itu. Jadi itu langsung kita memenuhi kan. Kita dah memenuhi kan objektif multidimensional tadi. Yang 17 tu. Itu. Ya. Okey, untuk akhirnya lah. Untuk akhir saya nak bertanya lah, apa cadangan daripada wajib ya. Tak apa. Untuk akhirnya apa pandangan Dok tentang cadangan-cadangan untuk kita sekurang-kurangnya untuk kita mengatasi masalah kemiskinan di bandar dan kemiskinan di luar bandar, khususnya masyarakat orang yang tidak bekerja ataupun orang yang dibuang kerja ataupun orang yang dicutikan kerja tapi tak ada gaji. Kerja masih lagi ada tapi dicutikan kerja. Apa cadangan ataupun apa pandangan Dok sendiri dalam soal untuk kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam keadaan pandemik sekarang ini? Mana ada dua perkara lah. Satu dari segi makro kan. Makro dari segi pembuat dasar daripada kerajaan. Okay. Jadi makna di masa pandemik ni perlukan bantuan berterusan daripada kerajaan. Kan? Maknanya kalau setakat sekali bantuan bakul makanan tu, kan, dia menyelesaikan 2 minggu dia. Kan? Sedangkan pandemik ni tak tahu bila selesainya. Tak tahu kan. Jadi apakah siri bantuan yang akan disalurkan oleh kerajaan melalui agensi itu, kan? Jadi pihak YB ke atau yang di bawah ni, kan, saya rasa melihatlah peruntukan yang berada di Jabatan Kebajikan Masyarakat macam mana menyalurkan pada yang target group tu, kan. Yang kedua tu kita teruskanlah, maknanya kalau tak, sebab yang uncertainty ni, kan, sebab ada pandemik ni yang kita sebut awal-awal tadi, maknanya majoriti kita tidak mempunyai saving, tabungan. Tabungan. Kan, tabungan. Okay. Maka kalau kerajaan pun dalam konteks kerajaan mesti ada 6 bulan reserve. Dari segi dapat ekspor kita tu, import kita dapat menampung import ekspor kita 6 bulan. Jadi nampaknya dalam konteks kita pandemik ni, maknanya kita kena akui lah. Maknanya ramai daripada kita orang-orang kita ni tak ada cukup, tak ada saving. Kan, tak ada saving. Jadi mungkin fikir satu skim yang boleh katakan setiap
diadakan apa di forced saving kan, saving apa yang paksaan ke kan, selain daripada EPF pada struktur tu rasa dekat at least 10% ke kan. Sebab kalau kita buat at least 60% tu dah ada pergi perbelanjaan, sebab kita ada duit tu satu untuk kita untuk belanjaan, saya kata untuk emergency, untuk kecemasan kan, ketiga untuk buat warisan kan, untuk kita bequest tu kan. Jadi sekarang ni kita nampak yang dikatakan pendapatan tu tak cukup kan. Jadi ramai yang apa tu terputus. Terputus. Okey. Jadi kena melihat apa struktur apa komposisi tu. Komposisi untuk penggunaan perbelanjaan, satu untuk saving untuk tujuan kecemasan, jadi untuk warisan tu, untuk bequest tu. Tu. Nanti yang kedua lah, maknanya kita lihat kita tengok kita anak-anak kita pun kita kesian kan. Kan? Dengan pendapatan yang tidak yang tidak dapat memenuhi tuntutan dan keperluan sekarang. Dengan semuanya yang kos yang tinggi kan. Kita dulu bernasib baik. Kita keluar universiti tahun 80-an kan, walaupun kecil gaji kecil kan, tapi gaya hidup kita rasa kita tidaklah tinggi dan dugaan dia tidak dapat besar. Betul. Jadi ramai sekarang ni yang terjebak dengan tak terjebak duit, hayat itu adalah gunakan credit card. Kan? Ini yang lagi mencekam di sini. Credit card tu tak ada moratorium, tak ada. Berhutang lagi ya. Jadi dia kena bayar untuk yang pinjaman rumah, yang kereta tu ada moratorium. Tapi credit card tak ada. Kalau tak bayar dia mesti meningkat. Yang ketiga dari segi kedua tu, yang ketiga dari segi data lah. Data tu makna kita kena melihat mana menggerakkan semua institusi yang ada di tempat tu kan, katanya menggerakkan masjid, memberikan latihan lah, training kan, latihan pada institusi masjid, institusi JKKK, MPKK tu, macam mana keadaan untuk nak mengut data tentang kemiskinan ni kan, supaya dapat terus daripada kan data daripada tempat. Contohnya satu taman kan, mana taman ada surau ya, setiap surau tu nanti setiap blok tu seorang untuk kan. Sekarang ni kalau dapat gerakkan setiap lorong tu, macam kat Felda kan, setiap blok ada seorang ketua blok. Ketua blok. Jadi mungkin di Felda tu mungkin akan dapat maklumat yang tepat sebab dia ada ketua blok tu. Tapi ini tidak dilaksanakan di peringkat kampung atau taman kan, sebab dia tak digerakkan kan. Jadi kalau dapat digerakkan untuk dapatkan data yang tepat kan, jadi itu mungkin satu yang kita boleh jalankan, maknanya menggerak dan buat latihan mendapatkan data di kalangan setempat lah kan, makna dari warga setempat tu kan. Kalau masjid sana data tak ada Ustaz. Tak ada. Mana data kemiskinan itu ya. Mana sekali kita mencari data kemiskinan, dapatlah profil penduduk setempat tu. Kan. Jadi kita dapatkan satu modul untuk buat latihan mengutip data ke, membuat di kalangan institusi masjid dan juga MPKK sebagai yang setempat yang maham atau pengurusi penduduk kan, penduduk. Untuk mendapatkan data kemiskinan ya. Itu penting untuk kita itu. Satu aspek yang saya nak tanya oleh kerana Dok sebut tadi soal saving ya. Saving. Saya nak tanyalah soal dalam kajian ataupun dalam analisa yang Dok buat dalam soal saving orang Malaysia ni macam mana kedudukannya, ataupun semangat ataupun keinginan untuk menyimpan kalangan orang Melayu ke, orang bukan Melayu ke, ataupun orang Malaysia lah ya. Dia ringkas untuk masa ni, mana kadang orang Cina kan, dia formula dia S bersama dengan Y tolak C. Kan, ataupun C dengan Y tolak S. Kan, maknanya pendapatan
penggunaan dengan tabungan. Ya, ya. Orang Melayu kan, dia S dia, saving dia, Y minus C. Oh. Maknanya dia guna, berapa banyak dia guna, dapat duit, berapa banyak guna. Lepas itu baru simpan. Okey. Kan? Mana Banyak simpan guna, ya. Bukan sasaran dia. Tapi kalau masyarakat Cina, dia S sama dengan Y minus C. C sama dengan Y minus S. Penggunaan dia tu gantungan, dia dapat duit, dia simpan dulu. Ya. Dia tambah simpan, baru dia guna. Belanja. Itulah yang ketara tu lah. Mana kalau kita tanya orang Cina, dia dah set kan berapa untuk dia saving untuk pendidikan anak dia, berapa saving untuk insurans dan sebagainya. Baru dia belanja. Kan? Itu dua gelagat yang ketara lah. Yang berbeza ya. Kajian tu. Dalam kajian maknanya dua gelagat di antara orang Melayu dengan orang Melayu. Mana orang Melayu belanja dulu. Baru simpan. Bukan Bumi Putera ni maksudnya dia simpan dulu baru belanja. Dia dah set dia target baru depan. Jadi untuk kesimpulannya ni, apa pandangan Dok sendiri dalam soal kemiskinan dan juga apakah saranan-saranan lah yang boleh Dok kemukakan kepada pendengar yang ada dekat luar kita ni untuk kita mengatasi masalah kemiskinan sama ada di bandar ataupun di luar bandar ya. Soal sama ada orang Melayu ke bukan Melayu ke dan sebagainya, untuk kita kalau boleh untuk mengatasi ataupun untuk mengurangkan ya kemiskinan di negara kita ini berdasarkan kepada approach kita sendirilah. Sebab kalau kita lihat banyak program-program yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu ya golongan fakir miskin ini ya, dan juga golongan belia yang tidak bekerja dan sebagainya, banyak ya program-program yang dibuat, tetapi pencapaian itu belum lagi ke tahap yang kita banggakan. Contohnya dasar ekonomi baru misalnya ya, unjuran kerajaan kita nak mencapai 30% ya milik Bumi Putera dalam soal harta negara sebagai contoh begitu ya, tetapi tidak tercapai. Jadi apakah saranan-saranan yang boleh kita dikemukakan, yang boleh kita ambil oleh masyarakat luar yang mendengar, yang boleh kita laksanakan untuk kita mengatasi masalah kemiskinan ini. Kita sendiri yang menyelesaikan masalah kita sebenarnya. Betul. Maknanya kita tak nafikanlah maknanya untukkan dan usaha kerajaan untuk bantu mengurangkan kemiskinan ini. Kan? Mana tidak, walaupun tidak mencapai sasaran tu, kan? Contoh macam-macam dasar ekonomi baru tu, kan? Tapi dia jelas kan, makna dia matlamat itu ialah untuk membasmi kemiskinan, kan? Dia juga menyusun semula masyarakat. Ya, betul. Tapi yang penting sekarang ni makna matlamat utama dasar ekonomi baru tu lah dari segi perpaduan negara. Kalau perpaduan negara itu tak selesai, makin meruncing sekarang ni, kan, dengan berdasarkan kaum dan agama ni, makna benda ni makin crucial dalam konteks Malaysia, kan. Jadi kalau peran tu tak selesai, kan, dia akan berkesan juga pada masalah kemiskinan orang Melayu tu. Kan. Kita duk mempertahankan agama, bukan tak betul, kan. Tapi kalau kita menafikan kepelbagaian tu sebagai satu fabrik masyarakat Malaysia, kan, maknanya kepelbagaian adanya, kita kena akui kat kalian Cina. Jadi kalau kita besok kita kena akui mana ekonomi dipegang oleh dia orang. Kita pun akan pergantungan kita pada orang tinggi. Kan? Sepatutnya isu ni dia kena selesai cepat, kan. Oleh kita harapkan makna salah nasional perpaduan negara ni, dasar perpaduan negara ni mesti diselesaikan, kan. Instead of kita kena cari persoalan macam mana saling bergantungan tu, kan. Saling bergantungan tu, kan. Maknanya kita balik yang awal je, kata yang sunatullah tu, kan. Adanya perseimbangan tu je. Yang ni kita yang tak buat untuk keseimbangan tu, kan. Kita lebih pada baik buruk.
Kan? Jihad itu. Jadi ini satu soal yang kita kena usahakan kan, Selesaikan. selesaikan itu. Kalau itu dah selesai, maknanya keadaan yang harmonis dalam masyarakat akan mana saling ada rasa tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah itu utama kan. Yang kedua, dari segi ketirisan ni pun satu soalan juga. Kan? Ketirisan ni pun satu soalan besar juga. Okey. Tapi yang macam-macam masa nak dia apa yang 20 wawasan kesejahteraan rakyat saya. Kesejahteraan ya. 30-30. 20-30. Kan? Mana dia baca dalam masa dia bincang dulu, mana dia masukkan unsur rasuah dan ketirisan ni jadi penghalang pada pencapaian tu. Jadi kalau benda ni ditekankan di kalangan apa pelaksana tu, dari segi integriti dan sebagainya, kan ini kena jadi peruntukan banyak tapi berlakunya ketirisan. Kan? Peruntukan untuk membuat apa prasarana dan sebagainya untuk keselesaan apa kementerian, bukan pada untuk keperluan sasar. Kan? Yang ketiga dari segi mikronya, ingat maknanya satu benda yang kita kena tekankan juga. Mungkin dalam masa kita pengalaman kita masa pandemik ni, tak boleh kita turun padang kan, melihat pergi menghulur bantuan ni kan, mana faktor kayak Al-Baqarah 215 tu kan, yang yas'alunaka madza yunfikun tu, yang orang tanya kepada Rasulullah tu apakah yang harus aku nafkahkan tu kan, yang kita kena infakkan tu. Satu pada Rasulullah kata makna kul ma anfaqtu min khairin walil walidaini, satu pada ibu bapa kan, yang kedua wala aqrabin kan, wala akrabin kaum kerabat akrabin kan, akrabin pada kaum kerabat. Lepas tu wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Kan, wa matu fitu min khairi fa inna wahibi alim. Banyak kan, mana kita nak memberdayakan, memberikan tanggungjawab pada hubungan keluargaan tu juga kaum kerabat. Kan dia punya urutan tu. Kan, satu di kalangan kepada ibu bapa kamu, yang kedua pada kaum kerabat kamu, kan, baru pada wal yatama wal masakin, orang yatim dan orang miskin, kan. Ini yang kita nampak. Kalau masing-masing main peranan, kan, peringkat institusi keluarga tu main peranan, mana tidak akan dapat menyelesaikan banyak masalah. Kan? Jadi boleh kita turun bawah tu, maknanya yang ni yang kurang, yang bukan kurang, maknanya tidak tidak ditonjol kan. Apa tanya ada tak dapat bantuan daripada keluarga tak ada. Dia pun tak cukup. Kan cukup pun itu. Jadi kadang-kadang saya banyak berjumpa ni berhubung dengan sini Dok, saya banyak berjumpa dengan orang-orang kampung ataupun macam mana. Bila kita tanya macam mana anak, atau anak ada kojo kat sini, ada dia bantu. Tak ada apa bondo pun dia bantu. Jadi maknanya betul kata itu tu. Jadi kalau dapat roh ni semangat roh ni kita dapat kan tanamkan rasa bertanggungjawab pada ahli keluarga kan tu. Kata dapat banyak masalah terpengkat di situ kan. Jadi kita nak gerakkan ni kan di peringkat apa tu, kalau menjadikan modul-modul peringkat masjid-masjid ke kan, atau di sebenarnya tekankan benda ni kan. Pilih ini wal aqrabin tu kan, itu yang saya dapat kita tackle tu insya-Allah itu. Ini nampak kan. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita banyak perkara yang kita bincang dalam soal membicarakan soal kemiskinan ni. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arifin kerana memang kepakaran beliau untuk membicarakan soal kemiskinan. Daripada awal beliau belajar sampai ke PhD membicarakan soal kemiskinan, dan juga kita lihat apa yang dibicarakan. Yang akhir itu kesimpulan yang cukup menarik, iaitu dalam soal keseimbangan di antara kaum, dalam soal saling membantu, saling memerlukan antara satu sama lain. Kemudian dari segi aspek kita kena soal kepimpinan itu, ketirisan yang banyak berlaku dalam negara kita ini yang menyebabkan harta banyak
keuangan banyak, ya, pendapatan negara pun berlimpah ruah, tetapi ketirisan berlaku menyebabkan berlakunya kemiskinan dalam masyarakat kita, dan akhir sekali ialah tolong bantu, ya, bermula daripada keluarga, akhirnya kepada jiran tetangga dan juga yang hampir dengan kita. Ini adalah perkara-perkara yang penting untuk kita mengatasi masalah kemiskinan di negara kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arifin dalam untuk hadir dalam Suluh Minda, ya, Hasan Baharum untuk kali ini, dan banyak perkara yang kita dapat, dan saya yakin dan percaya masyarakat yang mendengar di dalam FB Hasan Baharum ini akan mendapat sedikit sebanyak apa yang dikemukakan itu untuk kita jadikan bahan untuk kita jadikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat di negara kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.